acap kali kita tengok bila kita sebagai rakyat nak pilih wakil rakyat contohnya, kita selalu tak sure sebenarnya apa yang patut kita analyse, and at the end of the day kita buat analisis yang tak tepat, yang sebenarnya bukan kerja yang berkhidmat ataupun wakil-wakil rakyat ni lah. Tugas utama wakil rakyat ni adalah pembuat dasar. So diorang sepatutnya menyediakan dasar ataupun sistem di mana akan membantu kita sebagai rakyat ni untuk maju dan sihat lah dalam segala aspek. Tapi kadang-kadang kita terbelenggu dengan benda-benda macam agama ataupun bahasa ataupun penampilan ataupun cara dia bercakap ataupun dia handsome, cantik ke tak. Kalau kita tengok kat dalam negara, statistik menunjukkan domestic violence tu tinggi. Kita nampak yang wakil rakyat A ni dia macam selalulah buat majlis-majlis agama ke, buat bacaan Yasin ke dan sebagainya kan. And then ada wakil rakyat B, mungkin dia bukan macam tu kan, tapi dalam parlimen misalnya dia fight, dia minta perbahasan ataupun jawapan untuk isu-isu yang berlaku ni kan. Sebenarnya wakil rakyat B tu dia tengah memperjuangkan dalam belanjawan ada peruntukan yang lebih tinggi untuk buat shelter home untuk orang-orang yang kena abuse ni contoh. So dekat situ penting lah untuk kita ambil tahu dan cakna apa perubahan-perubahan dasar yang wakil-wakil rakyat kita ni nak buat supaya kita tak tersalah pilih, kita just tengok daripada luaran dan kita tak tahu pun perubahan apa yang akan bagi impact pada kita dan anak-anak kita. Bila wakil-wakil rakyat kita fight untuk ada gender-based approach dalam pembangunan negara contohnya kan, dia akan memastikan mana-mana syarikat contohnya yang nak buka shopping mall ke ataupun kalau nak buat pembinaan public transportation ke, dia kena pastikan ada tempat duduk untuk wanita mengandung sebab dia nak increase participation of women dekat public space kan. So dekat situ dia provide sistem untuk memastikan kita ni sebagai rakyat boleh bahagialah macam tu, ataupun kita mudah untuk melakukan kerja-kerja seharian kita. So sebagai rakyat mungkinlah kita tak tahu semua perkara, tapi kita boleh start somewhere. Kita boleh try untuk cakna tentang tempat kita sendiri. Siapa wakil rakyat DUN kita? Siapa wakil rakyat parlimen kita? Apa isu dekat tempat kita ni dan apa perubahan-perubahan yang diorang dah buat. Contohlah dalam Employment Act kita, maternity leave ni 2 bulan je, tapi sekarang dah extended to 3 months with paid leave. So benda tu memudahkan kita. Itu contoh public policy dan kita tengok siapa wakil rakyat yang memperjuangkan perkara ni. So dekat situ kita nampaklah siapa yang betul-betul buat kerja, siapa yang tak buat kerja. Politician ni dia ikut apa voter nak. Kalau voter tu dia lebih suka orang yang macam boleh quote ayat Quran, so dia akan buatlah perkara-perkara tu yang sebenarnya mungkin bukan kerja dia pun. Macam mungkin itu kerja agamawan, kerja ustaz dan sebagainya. Kalau rakyat tu ataupun penduduk kawasan tu pressure dia untuk betul-betul buat kerja dia, dan dia akan fokus lah untuk buat kerja dia. Ingat, demokrasi ni sepatutnya bukan kita bagi power kat politician, kita yang sepatutnya in power lah. Macam tu.